Jika pindaan Perlembagaan Persekutuan sahaja yang dibentangkan pada 11 April nanti, ia tidak akan membawa makna apa-apa sekiranya RUUALP tidak dibentang sama di Parlimen. Pilihan Raya Umum ke-15 akan diadakan dalam masa 4 atau 5 bulan akan datang. Tanpa ada akta anti lompat parti berkuat kuasa, maka gejala lompat-melompat parti akan berulang lagi. Yang boleh mencegah kejadian ahli parlimen dari melakukan lompat parti ialah jika ada undang-undang yang keras dan tegas mencegahnya dalam bentuk akta anti lompat parti. Sekadar pindaan Perlembagaan Persekutuan Perkara 10C atau Perkara 48(6) tidak akan menakutkan ahli-ahli parlimen yang oportunis untuk melompat parti. Mereka hanya akan takut sekiranya ada akta anti lompat parti yang sedia untuk bertindak dan berkuat kuasa terhadap mereka. Kerajaan BNPN pimpinan Ismail Sabri Yaakob nampaknya berdolak dalik. Mereka tidak serius dan tidak ada komitmen ikhlas untuk mencegah gejala lompat-melompat parti. Yang kelihatan jelas bersungguh-sungguh membawa agenda rakyat untuk membanteras perbuatan politik tidak beretika melompat parti ialah Pakatan Harapan PH dan ahli-ahli parlimen pembangkang lainnya. Sudah 2 kali RUUALP gagal dibentangkan oleh kerajaan di parlimen. Pertama gagal pada sidang mesyuarat penggal yang lalu berakhir pada 24 Mac 2022. Kali ini, kali kedua pada sidang khas 11 April juga RUUALP gagal dibentangkan. Walaupun sebelum ini Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan de facto Menteri Undang-Undang Dr. Wan Junaidi lantang memukul canang bahawa RUUALP akan dibentang di parlimen. Kegagalan kerajaan membawa RUUALP ke parlimen kali ini walaupun masa yang cukup telah diberikan menunjukkan Perdana Menteri telah gagal memimpin kabinetnya supaya bersetuju dengannya. Yang jadi masalah sehingga RUUALP gagal dibentang di parlimen pada 11 April ini hanyalah berkisar kepada satu isu sahaja, iaitu isu tafsiran apa itu yang dimaksudkan dengan perkataan lompat. Soal istilah, soal tafsiran yang jadi masalah besar nampaknya. Sebenarnya itu alasan sahaja untuk menggagalkan usaha mewujudkan akta anti lompat parti di Malaysia. Kerajaan BNPN sebenarnya tidak ada keazaman politik political will untuk membanteras gejala pengkhianatan mandat rakyat dalam bentuk melompat parti. Alasan mencari tafsiran yang tepat apa yang dimaksudkan oleh istilah lompat adalah alasan tidak menasabah yang diada-adakan. Betullah kata bidalan Melayu, hendak 1000 daya tak hendak 1000 dalih. Jika kerajaan bersungguh-sungguh komited, maka RUUALP patut dibentangkan dengan tafsiran lompat yang telah dipersetujui oleh Jawatan Kuasa Pemandu Memorandum Persefahaman antara kerajaan dengan PH MOU yang dipercayai telah diperhalusi oleh Peguam Negara. Sila bawa RUUALP itu di parlimen dengan segala tafsiran yang ada. RUU itu boleh dipindah semasa perbahasan di parlimen pada peringkat dasar dan juga jawatan kuasa. Jika RUUALP ini tidak dibawa ke parlimen sekarang dan pilihan raya umum berlangsung dalam masa terdekat, maka rakyat dan negara akan terlepas satu peluang akan wujudnya satu instrumen undang-undang yang penting untuk mencegah gejala lompat parti. Tidak ada undang-undang buatan manusia ini yang sempurna 100% dan kalis kesilapan atau kecacatan. Proses semakan, ulang kaji atau pindaan boleh dilakukan dari semasa ke semasa di parlimen untuk memperbaiki akta anti lompat parti sekiranya ia berjaya digubal sekarang. Masalah tafsiran apa itu lompat boleh diperbaiki, dikemas dan diperhalusi dari semasa ke semasa melalui pindaan akta biasa di parlimen. Bukanlah sesuatu yang rumit, yang penting wujudkan segera akta anti lompat parti sekarang, bukan esok, bukan lusa. Berlengah-lengah itu sebenarnya adalah dalih untuk mengelak undang-undang anti lompat parti berjaya digubal di negara ini. Seperti mak bapa bunuh anak, puak-puak di dalam kerajaan khususnya di kalangan anggota kabinet tidak mahu blok pembangkang khususnya PH dilihat menang sekiranya RUUALP berjaya dibawa di parlimen dan diluluskan. Ada di kalangan mereka di dalam kerajaan yang ingin membalas dendam atas kekalahan kerajaan dalam usul berkenaan Akta Sosma baru-baru ini yang ditentang sepenuhnya oleh ahli parlimen pembangkang. Kali ini di pihak kerajaan pula ingin melihat RUUALP digagalkan dari dibawa ke parlimen. Perbuatan mereka sepertilah ibu bapa yang membunuh anak sendiri. Jadi Pakatan Harapan PH khususnya perlu mengkaji semula tentang komitmennya terhadap MOU. RUUALP adalah teras dan intipati dalam MOU.
Majlis Presiden PH pernah menyatakan kepada umum bahawa jika kerajaan gagal melaksanakan RUUALP, maka MOU akan dibatalkan. Jadi, sekarang adalah moment of truth kepada Majlis Presiden PH. Adakah mereka masih berpegang dengan pendirian berani mereka itu? Terima kasih kerana menonton.